Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan hari ini saya telah menghantar secara rasmi borang pendaftaran saya sebagai calon Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan sebentar lagi petang nanti saya akan submit borang saya untuk bertanding jawatan Ketua UMNO bahagian Seri Gading secara rasminya. Jadi saya memohon merayu kepada para perwakilan yang akan bersidang di peringkat cawangan dan juga kaum ahli-ahli yang juga terlibat dalam persidangan di peringkat cawangan supaya dapat membantu saya untuk berkempen secara sukarela. Ini kalau secara sukarela tak ada orang boleh halang, tuan-tuan, kan? Bagi memastikan saya mempunyai peluang untuk menang sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan sekaligus saya juga merayu kepada ahli-ahli UMNO bahagian Seri Gading. Saya menawarkan diri untuk menjadi Ketua UMNO bahagian Seri Gading yang baru bagi memastikan kita boleh bawa perubahan di Seri Gading, insya-Allah. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Saya yakin masa pun dah suntuk, sudah pasti kita tak dapat jumpa semua orang, tetapi insya-Allah saya akan mengikuti siri-siri apa yang dipanggil sebagai majlis memperkenalkan calon. Kerana itu saja majlis yang kita boleh hadiri secara rasmi dan adanya pertemuan secara bersemuka. Saya akan turun ke setiap negeri dan insya-Allah di peringkat bahagian Seri Gading juga saya akan hadir dalam majlis memperkenalkan calon yang dianjurkan oleh UMNO bahagian Seri Gading, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Ya, Datuk. Keputusan untuk bertanding dan mempertahankan jawatan dalam MKT dijangka akan memberi kemenangan mudah kepada Datuk berdasarkan keputusan pemilihan yang lepas. Mengapa Datuk memilih untuk terus mempertahankan jawatan dalam MKT dan tidak bertanding untuk jawatan yang lain, Datuk? Pertama sekali kita ada hierarki parti. Jadi sebelum kita nak bertanding ni sudah pastilah kita kena minta restu, minta restu presiden dan sebagainya. Dan kita dah ada calon ketua pemuda dan kita berikan sokongan kepada calon ketua pemuda yang akan bertanding dalam pemilihan yang akan datang. Kita juga dah ada calon naib-naib presiden kita, kan? Dan alhamdulillah lah, saya peringkat awal tu mungkin tak bertanding, kan? Sebab masih lagi dalam tahanan, tetapi masih lagi tidak cukup kelayakan. Tetapi bila saya punya pemecatan dibatalkan, saya mempunyai kelayakan penuh untuk bertanding jawatan apa pun dalam parti. Dan saya dah buat keputusan untuk bertanding jawatan Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan juga Ketua UMNO bahagian Seri Gading. Nak kata menang mudah ni, saya cakap terus terang, ianya bukan satu kemenangan mudah. Dulu pun ketika saya awal-awal dulu bangkit menentang kerajaan Pakatan Harapan, saya cuma memperolehi sokongan daripada 45,000 lebih, dan 121 bahagian yang memberikan sokongan. Maknanya tak solid 191 bahagian. Itu dikala kita satu-satunya orang yang dah start bangkit menentang kerajaan Mahathir ketika itu. Tetapi sekarang ni maklumlah, kita ni macam panglima perang. Bukan hanya kita berperang dengan musuh parti, tapi ada juga musuh dalaman parti. Jadi musuh dalaman parti ni pun kita dipahamkan mereka semua sedang berusaha untuk memastikan, nak pastikan presiden kalah dah tak boleh, nak pastikan timbalan presiden kalah tak boleh. Jadi mereka nak pastikan orang-orang yang bertanding naik presiden daripada pasukan yang menyokong kepimpinan presiden dan kerjasama dengan kerajaan perpaduan ini dapat ditewaskan. Dan sudah pastilah orang macam saya ni menjadi sasaran utama. Jadi saya mengharapkan supaya
para perwakilan, walaupun ada orang kita tahu dia orang sanggup mereka, dan ada juga yang nak mandikan kita. Mandikan tu maknanya nak memastikan kita kalah. Saya harap fikirkan satu je. MKT ni ada 25 kursi. Takkanlah satu kursi tak boleh bagi peluang untuk saya berada di dalam tu, untuk saya menjadi penyemak imbang. Kerana selama hari ini itulah peranan yang saya mainkan. Dan saya rasa UMNO perlu ada orang yang berfikiran kritis, perlu ada orang yang boleh tegur. Ada kalanya kita tegur tak kira siapa, naik presiden ke, timbalan presiden ke, kan? Yang penting kita cakap benda yang benar. Dan saya lakukan dan saya ambil risiko ni sampai saya dipecat daripada parti ialah kerana saya nak pastikan parti saya ini terus kuat dan terus terjaga. Kita tak nak parti ni di bawah telunjuk Tun Dr. Mahathir ataupun Muhyiddin, kan? Dan saya rasa tindakan parti ini, keputusan yang diambil oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan adalah satu keputusan yang baik. Kerana kalau kita mengambil keputusan untuk bersama dengan PAS dan Bersatu, UMNO hanya boleh bertanding 26 kursi yang UMNO menang saja. Paling kuat pun 18 kursi yang PKR menang, mungkin boleh diracik-racikkan di kalangan UMNO, Bersatu dan PAS. Mungkin kita boleh dapat tambahan lagi 5 kursi. Jadi kalau kita dapat hanya 31 kursi kita bertanding, UMNO ada 191 kursi. Jadi apa nak jadi dengan 160 bahagian, kan? Yang akan bak kata orang tu hanya menjadi kuda tunggangan kepada calon-calon daripada Bersatu dan PAS. Jadi saya rasa kita kena pertahankan keputusan Majlis Kerja Tertinggi dan kepimpinan sedia ada, dan kita kena pertahankan kerajaan perpaduan. Kerana saya nampak ianya win-win situation. Bila kita parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling besar, paling ramai di Malaysia, bergabung dengan Pakatan Harapan yang mempunyai sokongan daripada masyarakat berbilang kaum, kita bukan hanya dapat menamatkan politik perkauman, tetapi kita juga berkemampuan untuk, bak kata orang tu, mendapat undi bukan hanya daripada masyarakat Melayu. Kita UMNO akan usaha untuk pastikan undi Melayu dapat dikembalikan seberapa ramai yang mungkin, tetapi dalam masa yang sama bonusnya kita akan dapat sokongan bukan Melayu. Dan ini akan membolehkan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang kita akan menang lebih banyak kursi. Dan sudah pasti kita akan bertanding lebih banyak kursi berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi saya akan pegang dengan prinsip ini demi parti kita. Kita akan kekalkan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Okey, ada soalan lain? Okey Datuk, seperti yang Datuk sedia maklum dan Datuk nyatakan sebentar tadi, terdapat pelbagai usaha dan percubaan untuk menjatuhkan orang-orang presiden. Dan Datuk yang dilabelkan sebagai jurucakap presiden mungkin akan menjadi sasaran kumpulan tersebut. So dalam pemilihan ni, apa strategi Datuk dalam menghadapi perkara tersebut? Itu melabelkan, melabelkan jurucakap parti, kita ada ketua perangan parti, kita ada BNCOM dan sebagainya. Bagi saya sudah pastilah, sudah pasti ianya bukan satu laluan yang mudah. Namun saya rasa saya dah beri pencerahan dan penjelasan kepada rakyat Malaysia, bukan hanya rakyat Malaysia, tetapi juga kepada ahli-ahli UMNO. Dan saya yakin mereka kenal saya sekarang. Mereka tahu track record saya. Walaupun saya dipecat daripada parti, saya konsisten bersama dengan UMNO, konsisten bersama dengan kepimpinan parti, dan saya sentiasa berada di barisan hadapan untuk menentang musuh-musuh parti. Jadi saya harap dengan penilaian tersebut, ahli-ahli UMNO ini dapat memberi peluang kepada saya untuk kembali sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan kepada mereka yang bukan ahli, mereka juga boleh memainkan peranan. Kita akan tubuhkan sukarelawan yang akan membantu kita kempen. Ini sukarelawan mungkin boleh join grup sukarelawan community kita. Lepas ni kita akan buat.
dan mereka boleh keluarga mereka yang dalam UMNO, yang mungkin jadi perwakilan UMNO di peringkat bahagian, dan mereka boleh menyumbang. Saya yakin kalau usaha ni dilakukan oleh ramai pihak yang sayangkan parti dan bersetuju dengan pendirian yang saya ambil, insya-Allah kalau tak dapat top 10 macam dulu, dapat nombor 25 pun dah alhamdulillah. Janji menang. Okey? Okey tu. Okey. Datuk ada maklumkan Datuk bertanding untuk jawatan ketua bahagian. Apakah faktor yang mendorong Datuk menawarkan diri bagi jawatan tersebut, Datuk? Pertama sekali, sebelum ni kita cuba membantu di peringkat bahagian. Namun ada banyak kekangan. Contohnya saya nak tolong berceramah dekat pilihan raya negeri pun tidak dibenarkan. Sehinggalah sekali saya kena bak kata orang tu, saya kena buat secara live, tak boleh pergi berceramah secara bersemuka. Benda ni, budaya ni tak berapa sihat untuk parti kita. Sepatutnya siapa juga nak bantu untuk kempen pilihan raya, kita kena welcome. Tak kira lah latar belakang dia, tak kira lah dia boleh mengancam kita boleh bertanding jawatan ketua bahagian dan sebagainya. Jadi saya nampak perlu ada perubahan. Kita dah menang pilihan raya negeri di kedua-dua buah Dun Payani dan Dun Pahit Raja. Kalau campur kedua-dua kemenangan di Dun Payani dan Pahit Raja ni, kita menang 4,000 lebih. Tapi malangnya pilihan raya yang lepas di peringkat PRU 15, kita kalah 4,000. Maknanya 8,000 lebih perbezaan tu. Jadi saya yakin dengan pengalaman yang ada pada saya dah berpolitik ni semenjak umur 15 tahun. Daripada tahun 1988 lagi dah pakai baju putih, seluar hitam, beret merah ketika tu pemuda UMNO. Dan genap 18 tahun saya dah jadi ketua pemuda cawangan. Saya bergiat aktif di peringkat pusat semenjak berumur 22 tahun dalam Biro Majlis Kebudayaan Kesenian sebagai setiausaha biro, juga sebagai ahli jawatankuasa Majlis Sains dan Teknologi, begitu juga dengan Majlis Pembangunan Luar Bandar. Jadi saya yakin dengan pengalaman yang ada pada saya, pernah berada bersama dengan pembangkang, saya tahu macam mana mereka bekerja. Saya yakin saya boleh buat perubahan di Seri Gading. Kita boleh pastikan bahawa cawangan-cawangan di Seri Gading dapat kita gerakkan dengan aktif. Dan saya nampak antara faktor yang menyebabkan mungkin agak kurang dari segi gerakan di bahagian Seri Gading ni kerana faktor usia ketua yang sedia ada. Saya amat terkejut bila mana ketua yang sedia ada, yang kita tahu sangat uzur, berucap pun mungkin dalam 5 minit pun dah berhenti, sekali lagi menawarkan diri sebagai ketua bahagian. Jadi bagi saya zalim kalau saya membiarkan orang yang dah tak larat ni untuk meneruskan khidmat dia. Bagi peluang pada kami orang muda yang ada pengalaman. Saya 35 tahun dalam politik. Jadi saya yakin saya boleh buat dengan tenaga yang lebih berbanding dengan kepimpinan sedia ada. Setakat ni baru seorang je yang menawarkan diri. Dan kalau kita nak lakukan perubahan di Seri Gading, sudah pasti kita perlukan orang yang boleh bawa perbezaan. Kalau kita gunakan orang yang sama, sudah pasti hasil yang kita akan perolehi sama juga. Dan kalau kita lihat dari segi UMNO bahagian Seri Gading ni, ketika pilihan raya umum yang baru lepas, ketua bahagian sepatutnya menjadi calon pilihan raya. Tetapi atas faktor kesihatan beliau tidak dicalonkan. Jadi kalau sekarang beliau tidak dicalonkan, 5 tahun akan datang lagilah peluang beliau sangat tipis. Dan yang keduanya, Seri Gading dimenangi oleh salah satu daripada parti komponen kerajaan perpaduan, iaitu Parti Amanah. Sudah pastilah kalau tidak ada halangan, kursi itu akan diserahkan kepada Amanah. Kecuali kalau ada national figures ataupun tokoh politik di peringkat kebangsaan memegang jawatan sebagai ketua bahagian di sana, maka ada peluang untuk kita negotiate dengan Parti Amanah untuk kita ambil kursi Seri Gading, dan mungkin kita boleh gantikan
parti apa ni amanah dikursi di tempat lain. Ini bergantung kepada persetujuan lah. Tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah itu. Dan saya yakin banyak idea-idea yang saya ada sudah pasti dapat saya sumbang untuk memastikan kedudukan UMNO bahagian Seri Gading itu akan lebih kuat, lebih kukuh, dan kita akan ada peluang untuk mengembalikan kekuatan UMNO itu sendiri. Okey? Ya. Adakah Datuk dah mempunyai dream team ataupun line up di peringkat bahagian tu? Umpamanya macam timbalan dan setakat ini kita masih lagi berunding untuk pihak-pihak tertentu mengisi jawatan timbalan dan naib ketua bahagian. Dalam 1-2 hari ini insya-Allah kita akan ada keputusan. Cuma buat masa ni pendirian saya mudah. Saya hanya bertanding jawatan ketua UMNO bahagian. Siapa juga yang dipilih oleh perwakilan sebagai timbalan, itulah timbalan saya. Siapa juga yang dipilih oleh perwakilan sebagai naib ketua bahagian, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri, itulah pasukan saya, dan kita akan pastikan semuanya akan bersatu dalam memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-16, insya-Allah. Ya. Bagaimana Datuk boleh melihat peluang dan potensi kemenangan bagi jawatan tersebut serta penerimaan akad undi di peringkat bahagian setakat ni? Setakat ni saya baru WhatsApp kawan-kawan ni, nampak ramai yang teruja sebab gelombang untuk perubahan di Seri Gading ni sangat kuat. Gelombang untuk perubahan di Seri Gading ni sangat kuat, dan kalau dulu pilihan raya pemilihan yang dulu sama juga bila Datuk Seri Aziz Kapawi kalah, beliau telah melepaskan jawatan beliau sebagai ketua bahagian. Dan ketika itu bila kita bertanding dalam kapal yang dibawa oleh Datuk Aziz, disebabkan pada ketika itu kita ialah pasukan incumbent, maka kita ditolak, tidak menang dalam pemilihan ketika itu. Perkara yang sama berlaku kerana orang mahukan perubahan, orang mahukan wajah baru, orang mahukan pasukan baru. Jadi saya cadangkan supaya kalau boleh timbalan yang sedia ada, naib yang sedia ada, ketua pemuda yang sedia ada boleh berkompromi, boleh bersama-sama dengan saya, they are all welcome. Termasuklah ketua perangan yang sedia ada, kalau nak bersama dengan saya insya-Allah tidak ada masalah. Okey? Itu nak sekali tu. Apa harapan itu dengan kempen yang akan buat ni? Apa harapan itu untuk kedua jawatan ni? Harapan saya kepada semua perwakilan, sebelum ini kita pilih seseorang kerana jawatan dia. Kita pilih seseorang baik di peringkat pusat, di peringkat bahagian, jawatan dia dalam kerajaan, kerana populariti dia. Namun cara pemilihan itu menampakkan kepada kita bahawa cara kita memilih perlu dibetulkan. Kalau kita nak lihat pengalaman pahit yang kita lalui selepas kita tewas pilihan raya umum 2018, kita lihat ahli parlimen yang kita angkat mewakili parti kita pun 16 orang lari tinggalkan 16 orang lari tinggalkan parti kita. 16 orang lari tinggalkan parti kita. Dan kita lihat juga ketika kita kalah, ada yang memangku jawatan timbalan presiden juga tidak mempertahankan masuk gua. Namun membantu pula Tun Dr. Mahathir. Ini tidak sepatutnya berlaku. Jadi berdasarkan pengalaman pahit ini, saya minta bila perwakilan mengundi, baik di peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Presiden UMNO, di peringkat ketua bahagian, ada jawatan kuasa bahagian, pastikan orang yang betul-betul setia pada parti. Ini kriteria yang pertama. Orang yang betul-betul setia pada parti. Dan pastikan orang ini tak kiralah diugut dengan ugutan pihak polis ke, diugut oleh pihak SPRM ke. Macam dulu kita diugut, ada yang diugut dengan ancaman daripada lembaga hasil dalam negeri pun dah goyah.
Ada yang macam Datuk Seri Mustafa Mohamad, bila dipanggil oleh bahagian AMLA SPRM, dia dah melompat parti bila mana ahli keluarganya diancam untuk didakwa. Jadi kita harap kali ini bila nak pilih, jangan pilih semata-mata kerana jawatan. Jangan pilih semata-mata kerana duit yang boleh diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan pilih orang yang kita yakin boleh membela parti kita, orang yang kita yakin boleh memastikan kepentingan parti kita sentiasa dijaga. InsyaAllah. Itulah harapan saya. Okey, ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.